Kalau kita tengok kepada sejarah 20 tahun yang lampau, bila mana berlakunya pembunuhan terhadap Syekh Ahmad Yassin, iaitu pengasas Hamas pada tahun 2004. Kemudian 25 hari berikutnya terbunuh pula pengganti dia, iaitu Dr. Abdul Aziz Rantisi. Ramai waktu itu merasakan bahawa dunia sudah habis. Maknanya pembebasan Palestin ini menuju kepada kegelapan. Dia akan semakin menguncup kerana apa? Kepimpinan tak ada. Dalam tahun yang sama pula, di pihak nasionalis pula, mereka kematian Yasir Arafat digelar sebagai the father of Palestine. Kematian tiga tokoh ini dianggap berakhir. Tapi ternyata ia tidak berakhir. 20 tahun berikutnya, perjuangan itu semakin meluas. Walaupun pada awalnya orang seperti Khalid Mash'al, orang seperti Ismail Haniyah ini tidak dilihat sebagai ikon yang sehebat, sebesar, yang segah Syekh Ahmad Yassin, tapi ternyata penyebaran atau perluasan pengaruh politik Hamas itu makin meluas. Kalau dalam era Syekh Ahmad Yassin dahulu, maka rakan-rakan mereka di seluruh dunia ketika itu adalah di kalangan gerakan-gerakan Islam semata-mata. Tapi di era Ismail Haniyah, Hamas ini kawan dia di Malaysia bukan lagi sebagai gerakan Islam. Dulu zaman Syekh Ahmad Yassin 1987 sampai 2004, mungkin di Malaysia ini kawan dia PAS, ABIM, JIM ke atau apa kumpulan Islam di Malaysia sajalah. Tapi di era Haniyah, kawan dia adalah Datuk Seri Najib, kawan dia juga adalah Mahathir Mohamad, kawan dia juga adalah Anwar Ibrahim, semualah, Mak Sabu ke semualah. Jadi maknanya begitu juga dalam konteks negara-negara Arab. Kalau dahulu mungkin mereka bersama dengan side kiri saja, iaitu Iran dan juga Syria. Tapi di era Haniyah, dia boleh berkawan dengan Raja Abdullah, dia juga boleh berhubung dengan Presiden Algeria, dia juga berkawan rapat dengan Presiden Turki, Presiden Amir Qatar. Jadi menunjukkan bahawa dia boleh duduk di kanan dan boleh duduk di kiri. Dan perjuangan dia pula di era ini bukan sekadar sesama negara Islam, dia juga boleh berkawan dengan Ramaphosa, iaitu Presiden Afrika Selatan. Dia boleh berkawan dengan Brazil, dia boleh berkawan dengan Colombia, boleh berkawan dengan Xi Jinping, boleh berhubung dengan Putin. Jadi ini hubungan-hubungan yang mereka ada menunjukkan bahawa matinya satu orang tokoh tidak mematikan perjuangan tersebut. Itu yang pertama. Dalam konteks Lebanon pula kalau kita tengok, lebih hebat lagi. Kerana apa? Ketika mana ditubuhkan di tahun 1982 Hizbullah tersebut, tokoh dia adalah tokoh yang ternama juga, iaitu Abbas Basawi. Dia sebagai salah satu daripada pengasasnya. Kemudian dia terbunuh pada tahun 1992 atau 1994, maka diambil alih oleh Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah ni orang tak kenal pun sangat pada itu. Dia baru berusia 32 tahun. Tetapi daripada tahun 1992 hinggalah tahun 2000 barulah orang perasan Hassan Nasrallah. Sebab apa? Sebab dia berjaya dalam serangan-serangan gerila dia, menyebabkan Israel terpaksa berundur daripada 10% tanah Lebanon yang mereka tawan sejak tahun 1985. Jadi barulah munculnya nama dia, dan nama dia masyhur sampai ke hari ini. Jadi daripada tahun tersebut sehinggalah kepada hari ini, 92 sampai 2004, Hassan Nasrallah memimpin Hizbullah selama 32 tahun. Mustahil 32 tahun ini tidak mempersiapkan kepimpinan-kepimpinan yang ada. Memanglah kalau kita tengok keluar satu senarai, ini dia Hassan Nasrallah, ini panglima dia Fuad Syukur, Ibrahim Aqil dan sebagainya, maka yang ni eliminate, yang ni terbunuh, ini terbunuh. Jadi itu adalah poster yang benar-benar dikeluarkan oleh Hizbullah ataupun poster yang dikeluarkan oleh Israel sendiri yang kita tolong sebarkan. Pastinya mereka juga ada kepimpinan-kepimpinan yang berikutnya. Jadi bagaimana kita lihat dalam kes Palestin tadi, meninggalnya ataupun syahidnya Syekh Ahmad Yassin, Dr. Abdul Aziz Rantisi, juga meninggalnya Yasir Arafat, berakhir dengan tidak mematikan perjuangan tersebut. Daripada perjuangan ini hanya disokong oleh negara-negara Arab, negara-negara Islam, tetapi hari ini perjuangan Palestin disokong oleh 156 daripada 193 buah negara yang ada di dunia, berasaskan pada undi yang diterima di PBB, tiap kali resolusi PBB. Hizbullah telah mengumumkan pengganti kepada Hassan Nasrallah, iaitu sepupunya sendiri. Kemudian timbalan beliau meneruskan kepimpinan Syekh Naim Qasim. Syekh Naim Qasim ini pemimpin tua yang berpengaruh, yang kekal, kerana Nasrallah ketika mana dia berada di bawah kubu-kubu disembunyikan, yang banyak keluar adalah Naim Qasim. Dan baru-baru ini kenyataan pertama keluar daripada Naim Qasim secara live, ketika mana menafikan Israel mengatakan telah pun masuk ke sepadan Lebanon, dia menafikan perkara tersebut dan mengumumkan bahawa mereka akan meneruskan serangan dan sebagainya. Okey, bagi sesiapa yang nak memahami konteks apa yang berlaku dalam geopolitik, apa yang berlaku dalam hubungan antarabangsa, pertembungan di antara kuasa-kuasa besar baik Amerika dengan China, Amerika dengan Rusia dan sebagainya, dan kaitannya dengan Palestin ini, maka kita boleh baca dalam buku Hari-Hari Akhir Israel di Bumi Palestin ini. Di dalam buku ini ditulis semua benda itu, jadi boleh dapatkan di ML Studio.